Bismillah. Sampai ke surat berapa? Last sekali. 2. Betul, 240. Jauh. Muslimat muka surat apa? Ya. Muka surat apa? Ya. 49. Ya, jauh sangat ni. Ikrimah. Ya. Muaz bin Jabal. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramik wa biswa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah an tuhil mana dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita setelah 4 bulan, 5 bulan, hampir 5 bulan lebih kita tak berjumpa. Rindu pada ayahanda, bonda-bonda, nenda-nenda ya, masih lagi sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Untuk lagi barakah kita mula surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, masih lagi bernyawa, masih lagi belum di kampus, masih lagi belum disimpan bahasa halusnya, bahasa lembutnya kita masih lagi belum disimpan, bahasa kasar masih lagi belum ditanam. Hari ini dah 15 Muharram tahun 1442 Hijrah. Maksudnya Allah panjangkan umur kita, walaupun kita lalui masa-masa kritikal. Allah hantar binatang kecil yang tak nampak, sampai kita tak boleh pergi masjid, sampai kita tak boleh pergi surau, sampai tak ada kuliah, sampai tak boleh salam, sampai lani pun tak berani nak salam, walaupun salam ada duit. Betul? Tu yang ramai takut orang nak bersalam.
apa lagi nak bersin, apa lagi nak macam-macam, nak batuk pun bimbang, terpaksa pakai topeng. Allah, tuan-tuan, itu sebenarnya ingatan Allah Ta'ala, amaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita leka lagi, lepas ni tak tahu apa, sendiri buat, sendiri fikir. Orang Perak kata pikir. Betul? Pikir-pikir sendiri. Pasal apa? Kita ni memang nak kemati. Kita ni bakal jenazah. Kata Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dia pun dah pergi. Hebat macam mana ulama pun dia pergi. Pasal apa? Cukup masa dia pergi. Kita ni pun cukup masa. Ada dalil? Ada. Besok ada baca surah sajadah subuh. Betul? Tok Imam sini ada baca surah sajadah. Cuba tengok dalam surah sajadah, Tok Imam akan baca satu ayat. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sampai habis. Cuba renung, cuba tadabbur. Takut tuan-tuan, kita ni diekori oleh malakul maut. Tiap-tiap orang dia renung satu hari tak tahu berapa kali. Katanya malaikat tersebut dalam kitab ni, aku renung manusia ni yang aku cabut nyawa dia, aku kenal lagi daripada dia kenal diri dia sendiri. Malakul maut. Kita ni Allah bagi peringatan, kena beringatlah. Panjang lagi umur kita, dah 1442 Hijrah, dah 15 Muharram hari ni, setengah bulan dah habis. Maksudnya tinggi setengah bulan, lajunya masa. Itu nombor yang bertambah, umur yang bertambah, tahun yang bertambah. Peruntukan untuk kita teruskan hidup makin lama makin sedikit. Jangan kita sombong, jangan kita ego, jangan kita nak berlagak dalam dunia, dalam kampung Malaysia. Tak kira kampung Malaysia tambahan, tak tambahan, tak kira di mana, tetap akan Allah cabut nyawa kita. Pasal kita bakal jenazah. Ni yang kita baca, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Kiamat ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat besar besok, tak tahu bila. Belaganya bumi, belaganya langit, runtuhnya langit, berputar-putar bumi ni, orang terbang macam kapas. Itu kiamat besar. Kiamat satu lagi, kiamat kecil. Apa dia? Mati. Tu bila mati, langit menangis, bumi pun menangis. Kenapa bumi menangis? Kenapa langit menangis? Pasal bumi diceritakan dalam kitab lama, ditulis oleh orang Brunei. Tuan Guru Ismail Kamus bagi ni. Apa dia kata? Penulis dia kata apa? Jembatan ke akhirat tajuk dia. Bila matinya seorang hamba Allah Ta'ala tu, nangisnya bumi. Pasal hamba yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala tu dah putus sujud dia, dah putus zikirullah dia, dah putus ingatan dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada tempat lagi nak orang nak bersujud. Bumi menangis. Bila bumi menangis, masuk saja hamba Allah tu dalam tanah, bumi peluk dia macam ibu memeluk baby dia. Pasal apa? Dia betul-betul zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia ikut kitab, dia takut dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekarang dikurung daripada PKP sampai sekarang PKPP. Di Kedah lagi masih lagi merah. Kita sini masih lagi boleh bergerak keluar dan macam-macam. Masa PKP kita dikurung, tapi tak berlapar kita. Allah sayang kita, dibagi nikmat makan. Betul? Sebab tu bila Perdana Menteri umumkan boleh keluar lepas hari raya puasa hari itu, apa jadi dengan rakyat Malaysia? Keluar ramai-ramai. Terkejut Perdana Menteri, gemuk-gemuk rakyat Malaysia. Betul tak betul? Bukan makan lagi. Orang Kuala Pilah kata menterdarah terus. Betul? Tak cukup masak, tak cukup makanan orang hantar, tak cukup lagi online.
Allah, tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi. Berbeza di tanah seberang, berkurung, kelaparan, mengamuk. Pasal apa? Makanan tak ada. Kita semenanjung tanah Melayu, Allah bagi nikmat hebat, cukup hebat. Habis hari raya, betul hari raya tak boleh keluar, betul. Lepas raya baru boleh keluar, meraung, baca khutbah sendiri. Yang paling hebat, tarawih pun sendiri. Boleh berjemaah di mana? Di rumah. Ayah atuk yang tak pernah jadi imam dipaksa oleh tok wan, nenek, ibu, paksa jadi tok imam. Menggagau atuk, menggagau ayah, betul? Allah Akbar. Bau padan muka. Ya. Selalu tolak imam tua, imam muda kat depan. Hari ni, hari raya itu atau hari Ramadan itu tarawih. Tapi ada juga yang tak tahu. Rupanya ada juga yang tak berilmu mengatakan tarawih bila di rumah tak ada. Berlaku di kawasan kampung-kampung. Ingatkan dia tarawih tu wajib di masjid dan di surau aja. Allah, tuan-tuan, sayang, kesian. Mengadu kat kami, Ustaz, boleh ke sembahyang tarawih rumah? Masa tanya tu dah raya dah. Sebulan Ramadan habis, tak ada apa. Dia tahu puasa. Tadarus pun dia fikir tadarus wajib di masjid saja. Habis dia lepas buka berapa? Tengok TV, Ustaz. Allahu Akbar, tuan. Ni akhirnya jadi hamba TV, jadi pendukung TV. Allah, rupanya ilmu tak sampai. Sebab tu lain kali kalau berlaku macam tu, AJK surau, AJK masjid, bagi tahu boleh tarawih di rumah. Nabi pun tarawih di rumah, betul? Awal-awal Ramadan Nabi tarawih di rumah. Ini sebulan di rumah tarawih tak ada, tadarus pun tak ada. Kenapa tak tarawih, pakcik? Tak ada orang baca selawat, Ustaz. Itu yang dipentingkan. Suruhlah orang rumah baca selawat, betul? Bau nyaring, betul? Allah, tuan, macam-macam orang cuba. Pasal apa? Kita waktu tak ada SOP baru. SOP tu bukan kerajaan Malaysia bagi. SOP tu kerajaan Allah yang bagi sebenarnya. Pasal perangai kita waktu sebelum SOP sombong. Waktu sebelum adanya penyakit tu sombong kita. Boleh ke masjid, tak ke masjid. Boleh berjemaah, tak nak berjemaah. Lepak di rumah, leka di TV, leka dengan handphone, leka dengan internet. Berlaku tak? Berlaku. Bila tak dapat ke masjid, bising dia. Allah Akbar. Muka jenis tak malu, tuan. Ya, tu. Nampak? Bila dah sihat sekarang, cuba tengok di luar. Relax lagi, bertenang di kedai, bertenang macam tak ada guruh, macam tak ada petir, betul? Allah, ni Allah bagi. Dulu suruh salam, tak nak salam, balik sembahyang terus balik. Sekarang langsung tak boleh salam. Dulu imam kata suruh rapatkan saf, penuhkan saf depan, tak nak, duduk. Booking bawah kipas, booking bawah aircon, siap tulis nama Haji Fulan bin Haji Fulan. Duduk tempat dia. Orang lain tak boleh duduk. Kenapa saya pakcik tak duduk tu? Itu kan nama saya tu, dia kata. Ada tak ada tu? Tepat tu kan, memang pedas. Itu dia. Booking tempat yang selesa. Akhirnya sekarang sembahyang jarang-jarang. Betul? Haji Bahir kata, betul? Jarang-jarang. Maksudnya apa? 1 meter 1 meter. Kalau tidak, mati nanti. Tu kena kandung. Nampak? Sebelum masuk masjid, sekarang kena register nama apa? My Sejahtera, Langkah Selangor, macam-macam. Tak register, sorry, saya pun terkena tadi, terkunci kat luar. Nampak? Tu pasal apa? Sombong. Dulu Tok Imam kata orang tak sembahyang Jumaat 3 kali, hukum dia fasik, betul? Allah, tiba-tiba Tok Imam, Tok Bilal, AJK 3 bulan lebih tak sembahyang Jumaat. Betul tak betul? Allah, dulu mengata orang, akhirnya dikata juga. Orang yang dikata tu teruknya Tok Imam tak sembahyang juga. Dulu mengata aku, sekarang samir je. Betul? Orang Perak kata, tu
Nampak tuan, Allah tunjuk macam-macam. Akhirnya kita pun kursus haji, semua dapat kursus haji, selesai, termasuk saya pun selesai kursus haji. Mana-mana kursus saya ikut. Tiba-tiba Allah kata tak boleh tahun ni pergi haji. Betul tak betul? 8 orang saja orang Malaysia boleh pergi haji. Kebetulan di sana buat haji selama seminggu je. Allah tak benarkan tahun ni. Masalah apa? Perangai orang pergi Mekah, perangai orang pergi Madinah kadang-kadang biadab, tak ada adab, tak ada akhlak. Kemungkinan besar Allah tu murka sangat dengan penduduk muslimin, muslimat tu. Masalah apa? Perangai teruk sangat. Walaupun dah pergi Mekah lebih pada 10 kali, tapi kadang-kadang melampaui batas. Tak ada adab, tak ada akhlak depan Kaabah, depan Masjidil Haram, depan Masjidil Nabawi, dalam Masjidil Nabawi, dalam Raudah kadang-kadang adab tak ada. Yang jantan jadi betina depan Kaabah. Ada ke tak ada? Ada, tuan-tuan. Orang Perak kata ada, betul? Dia jantan tapi berlakon, pakai niqab, pakai ihram, pakai telekung depan Kaabah. Kalau cek memang jantan. Apa jadi? Malu. Tak ada dah. Murka Allah Ta'ala, tuan-tuan, salah satunya. Ni. Sepatutnya tangkap orang tu, jangan pergi dia pergi Mekah. Tangkap dia, sunatkan dia sekali lagi. Betul tak betul? Teruk sangat, tuan-tuan. Jangan main-main. Depan Kaabah kita boleh main-main, tuan-tuan. Mana adab, mana akhlak. Depan Kaabah, depan Raudah, depan kubur Nabi, depan makam Rasulullah. Kita kalau tak singgah makam Nabi, pergi Mekah, pergi Madinah, tak singgah makam Rasulullah SAW, kita diibaratkan kurang hajar. Pasal apa? Sewajib-wajibnya mesti singgah. Orang suka seronok nak ke Mekah, nak menghadap Rasulullah. Walaupun Rasulullah tak ada, tapi masih lagi hidup. Betul? Kita masih lagi salawat-salawat dia. Ni tuan-tuan, itulah antara mukadimah malam ni. Maksudnya kita ni berhati-hati bila diperingatkan Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa akan terjadi. Penyakit yang sekarang ni pun tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ki kita. Ulama-ulama dulu pun tak pernah cerita binatang kecil ni. Kita tahu tak akan berlaku lepas ni apa? Tak tahu. Orang putih kata what's the next. Betul? Kita tak tahu. Tapi kita tak boleh tunggu, tak boleh kita lihat. Kita kena gerak. Bahasa sekarang move forward, move on. Betul? Allah, tuan-tuan, jangan tangguh. Batu Allah bagi peringatan, Allah bagi juga hadiah. Ada tak hadiah sekarang? Ada. Apa dia? My Quran Time. Ada follow ke tak ada follow? 1 hari 4 jam. Pukul 12, pukul 5, pukul 10, pukul 6 balik besok pagi. Ada tak ada tuan? Ada. Hari ni nak masuk juzuk keempat surah Ali Imran. Betul? Tuan, jangan tangguh. Kalau kita tak tengok juga My Quran Time, tuan-tuan cuba renung daripada zaman dulu, zaman selepas merdeka. Cuba tengok Quran dalam depan TV. Berapa kali setahun, tuan-tuan? Kalau ada pun diterjemahkan, dibacakan, ditilawahkan setahun sekali. Tilawah internasional ataupun tilawah kebangsaan. Itu pun kalau ada penaja untuk disiaran langsungkan. Daripada Stadium Merdeka sampailah di PWTC. Setahun sekali. Dibaca, diterjemahkan. Tadabbur? Tak ada. Tafsir? Tak ada. Hukum tajwid? Tak cerita. Adab, akhlak? Tak ada cerita. Tapi Allah bagi ni tengah-tengah kritikal. Allah bagi Quran Time. 1 hari 1 muka surat. Ada tadabbur, ada terjemahan, ada tafsiran, ada tajwid, ada tarannum lagi. 2 ustaz, Tirmizi, Tarmizi. Tadabbur Ustaz Fazrul. Allah, tuan, bukan ustaz, engineer. Orang Sembilan dia kata. Faham tak engineer ni? Engineer biologi kimia. Allah, tuan, dia boleh cari bahan-bahan yang lama tu, dia boleh kira berapa lama tahun bahan fosil contohnya.
nak cari gali minyak. Tu Ustaz Fazrul, engineer. Orang ni sebenarnya panggil engineer, betul? Dia engineer ni ada dua. Satu engineer yang kira structure, kira mechanical, kira electrical. Satu lagi engineer yang orang ni sembilan suka cari menantu engineer. Apa dia? Yang pagi-pagi dia mesinio. Nak cari sangat menantu, betul? Kerja apa? Engineer ni. Rupanya pagi-pagi mesin nyo tu. Pak, tu kena rendong tuan. Bab-bab tu. Boleh tuan? Tu. Pasal apa? Quran, tuan-tuan. Cuba tengok tadabbur. Saya cerita sikit Quran ni kelebihan. Bukan saya orang intelligent, saya bukan. Malu tuan-tuan dengan Pak Karmon di Johor Bahru, Simpang Renggam, orang Jawa. Simpang Renggam, Pak Karmon siap buat gerbang depan rumah. My Quran Time. TV je lah tunjuk. Punya suka seronok ada bab Quran depan TV. Sebab dia Pak Mail meniaga, bukan korporat, meniaga kuih jemput-jemput saja. Menanggung 12 anak dia. Bila meniaga, dia sempat lagi iklan My Quran Time. Dia tak pernah miss. Sampai datang TV je lah tengok dia. Bila bersedekah, Allah, dia tak tunggu orang suruh. Bila orang tu tahu, dia tahu orang tu tak mampu nak beli kuih, dia dah siap bungkus untuk orang tu. Sedekah. Kuih banyak lagi, sedekah. Kita kuih dah 3 biji, 4 biji, jual lagi tuan-tuan. Kedekut nak mampus. Tak mampu, tak faham-faham yang cerita Piramli tu. Haji Bakhil, betul? Piramli dah buat filem tapi tak faham. Allah tuan, malu kita. Tu Pak Mail jual kuih. Pak Mail kata apa? Dia minta semua orang doakan dia biar umur dia panjang sampai muka surat 604 muka surat. Kan target dia by Quran Time 604 muka surat. Minta orang doakan. Lepas tu Allah nak cabut nyawa dia, cabutlah. Allah tuan, beraninya Pak Mail. Umur dah 73 tahun. Ni kita macam mana tuan-tuan? Malu tak kita? Malu tuan-tuan. Kerja biasa je, niaga kecil je. Yang paling hebat orang istana, TMJ, JDT, betul? Bola hebat, bola hebat. Ustaz-ustaz tu dapat JC pun. Rupanya dia peminat utama Al-Quran. Allah tuan-tuan, kita tak duduk istana. Duduk mana? Kampung Malaysia je. Tak tengok juga My Quran Time. Malu tak kita? Malu. Tu tolong tuan-tuan, tu promotion bagi iklan. Maksudnya kita kena ingat, maksudnya carilah, kena ingat apa yang diingatkan Allah Ta'ala. Hati-hati kita dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru nak mula, boleh? Tajuk dia kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4. Umurnya digunakan apa sampai habis, badannya dalam apa ia rosakkan, dan ilmunya apa atau ia dipergunakan, apakah diamalkan, dan hartanya dari mana ia dapat, ke mana ia keluarkan. 4 poin. Nampak? Tak bergerak tapak kaki kita besok. Ni 4 benda, 4 poin ni tak bergerak besok selagi kita tak jawab. Yang pertama, apa dia? Umur banyak-banyak. Ada tak umur tuan-tuan? Ada ni. Sampailah ni kita hidup boleh bernafas, masih bernyawa. Tu yang awal saya cakap tadi. Kita masih bernafas, tak disimpan lagi, kita tak dikambus, tak ditanam lagi, kita masih hidup lagi. Apa yang kita buat?
Ni Allah dah hidang Quran. Allah dah hidang Quran dalam TV, dalam internet. Ada tak masa? Masa 4 jam dalam TV, betul? 4 jam. 4 jam dalam TV maknanya 1/3 daripada 12 jam. Ataupun 24 jam, 4 daripada 24. Apa? 4 kali 1, 4 kali 6. 1/6 satu hari. Itu yang Quran time di TV. Quran time kita dengan Allah Ta'ala macam mana? Tu adakan masa, tuan-tuan. Pasal apa? Quran tu dalam kitab ni tulis juga, Quran ni besok salah satunya yang nak menyelamatkan kita di dalam lubang kubur. Pasal apa? Berbaktinya kita dalam bumi ni masa hidup lagi kita dengan Quran. Quran itulah yang nak menyelamatkan kita besok di dalam liang lahat. Pasal dalam cerita ni Quran tu waktu datangnya dua makhluk yang hebat, Munkar dan Nakir. Quran awal-awal lagi sampai ke dada kita besok. Bukan dia masuk dalam dada, antara dada dengan muka kita ni dia akan perisaikan, tak benarkan Munkar Nakir sentuh kita. Allah, tuan-tuan, kalau nak diceritakan dalam kitab ni, muka rupai, orang Perak kata rupai tu rupai Munkar Nakir ni tak tahu nak kata, dengan mata kebiru-biruan, suara macam guruh petir, mata macam kilat yang menyambar, rambut sampai ke lantai, taring, gusi taring tu sampai ke lantai, besi, kuku macam Allah, tak tahu nak kata. Yang dah jumpa tu tak pernah cerita kita. Betul? Betul tak betul? Kalau ada cerita lah, dia balik cerita, apa jadi dengan kita? Kita pun cabut. Betul? Zombie sudah balik. Tak pernah cerita. Yang dah jumpa tak jumpa lagi. Pak, susah, tuan-tuan. Payah macam mana nak menghadap. Bukan macam ni duduk ramai-ramai ni relax. Betul lah, ada kipas, ada kapet. Tak. Dalam kubur, tuan-tuan, gelap segelap-gelapnya, sempit sesempit-sempitnya. Sebab tu cari jalan, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dah pergi pun dia pergi hebat, tuan-tuan. Macam malam ni, malam Jumaat pukul 12 setengah malam 12.32 dia pergi. Malam Jumaat 7 Ramadan. Bukan calang-calang. Dalam kitab ni tulis orang yang mati malam Jumaat tak ada soalan untuk dia. Itu yang dalam kitab ni tulis, dia akan tidur sampai besok hari kiamat. Tak ada soalan. Datang malaikat, datang. Tapi dia kata, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Bukan saya kata. Tu kitab tulis. Kitab ni pun tulis. Pasal apa? Soalan tak ada. Mati orang yang dipilih. Allah pilih mati malam Jumaat Ramadan pula tu. Tidur macam pengantin baru. Ingat pengantin baru tidur macam mana? Ada ingat, Ji? Tak ingat? Kena sekali lagi. Tak dengar? Dah lupa? Lagi sekali, Ji. Kalau berani lah. Ustaz tak berani. Ustaz tunggu orang surau Adiniah. Ya, tu. Pasal apa? Pengantin baru tidur kan. Tu. Yang hebat tu pengantin baru bila dah jadi pengantin, dah kahwin, sembahyang dia berjemaah 27 kali ganda kali dengan 70 kali ganda, kata Datuk Ismail Kamus. Berjemaah 70 kali ganda. Tu baru kahwin 1. Kalau 2, 3, darab lah. Jangan dikira bini orang tu, kira pahala. Kalau berani juga kira tu. Tu kalau berani lah. Kalau tak berani jangan cerita, duduk dan diam. Orang ni sembilan kata apa? Ontok-ontok, betul? Tu je. Ni cerita dalam kubur, ya. Ni tidak bergerak. Yang pertama, umur banyak-banyak, apa kita buat? Ni Allah bagi umur banyak-banyak, jangan lepas peluang. Ada program Quran, terus follow. Ada tajwid, follow Quran, tuan-tuan. Jangan lepas. Hari ni dah masuk juzuk keempat. Macam-macam cerita dalam Quran. Kalau kita baca sendiri, tuan-tuan, belum tahu boleh habis.
Kata Ustaz Fazrul, kalau dia sendiri baca Al-Baqarah tu satu hal, 286 ayat tu, 280 ayat, belum tahu kita boleh baca habis. Apalagi nak diterjemahkan, nak ditadaburkan. Bila diterjemahkan cerita pasal hati, bersih hati, kotornya hati, dalam Al-Baqarah awal-awal lagi. Kemudian diceritakan perangai Yahudi. Setengah pada Al-Baqarah tu perangai Yahudi. Ayat 28 ayat, setengah tu Yahudi mencerita. Kita kalau tolak ayat Quran, lempar belakang, sama dengan Yahudi. Faham tak faham? Tu setengah cerita perangai Yahudi. Lepas perangai Yahudi cerita apa? Cerita bab infak. Bab infak apa lagi? Bab sedekah. Lepas sedekah, bab riba. Sebelum tu ada bab arak. Selepas tu ada bab hutang. Ujung last sekali. Hutang tu ayat 282. Satu ayat tu satu page. Satu ayat tu satu page, satu muka surat. Cerita pasal hutang. Allah, tuan-tuan, jangan main dengan hutang. Hutang dalam bank documented. Betul? Ada dokumen. Akad, kalau perbankan Islam ada akad. Kalau tak ikut perbankan Islam, kita tercalit pula dengan bab riba. Riba haram, tak haram. Apa dia kata? Laknat. Allah perang bab riba. Allah, tuan-tuan. Kalau dah perang macam mana, tuan-tuan? Cuba renung. Sila azan. InsyaAllah. Allah. Nah,
Allah. InsyaAllah. Sampai pukul apa boleh? Ada yang sopi tak? 2 minit. Lagi 2 minit. InsyaAllah. Saya nak tambah sikit tadi ya. Bab umur. Pertama bab umur. Bab kedua bab badan yang sihat-sihat. Yang ketiga ilmu yang digunakan. Yang keempat harta yang datang dari mana ke mana belanjakan. Saya nak tanya bab hijrah sikit ya. Bab hijrah ni ada diceritakan sini, saya tak nak share dengan tuan-tuan. Sebenarnya banyak, ada 15. Saya baca poin dia, boleh? Dalam masa 2 minit ni. Betul 2 minit Yang pertama tuan, zaman Rasulullah tu hijrah dia 3. Hijrah akidah, hijrah ibadah, hijrah ukhuwah. Ibadah, akidah, ibadah, ukhuwah zaman Nabi. Zaman sekarang ni kalau tak hijrah ni memang hancur kita. Jadi umat yang terbaik kena ada bab 15 hijrah ni. Saya baca mana yang mampu. Yang pertama hijrah daripada bab syirik kepada keimanan. Berhentilah bab syirik. Betul kita Islam kadang-kadang kita meniaga dengan tangkal, dengan perisai, dengan syihir, macam-macam. Itu yang pertama, bab syirik kepada bab iman. Yang kedua dipesankan kita hijrah daripada bab kufur kepada yang Islam. Jangan berhenti, janganlah kita nak raikan bab kufur, bab yang kafir. Pasal apa? Bimbang. Kita masih lagi halalkan arak, halalkan judi. Hancur tuan-tuan. Jangan diraikan. Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Cukup yang dunia tu lepas-lepas, yang Vespa buat bab 60-an tu tinggallah. Cukup. Ni Allah dah bagi ingatan balik pada keakhiratan. Yang kelima, hijrah daripada kebendaan kepada amal. Pesan oleh Rasulullah pada Fatimah, balik, jangan bab, tinggalkan bab kebendaan, cukup cari bab amal kita. Yang kelima, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Cukup yang maksiat lepas-lepas tu, berhenti, jangan diteruskan, cukup. Astaghfirullahalazim. InsyaAllah Nabi pun buat satu hari 100 kali. Kita bukan Nabi tuan-tuan. Teruskan. Yang keenam, hijrah daripada dosa menuju pahala. Kita sebagai bapa, sebagai mak, sebagai ayah, sebagai nenek, sebagai datuk, cari pahala sebanyak yang mungkin. Bimbangi generasi datang, generasi sekarang ni bimbang, tak terdaya dengan keadaan semasa. Kita tak boleh salahkan dia orang pasal apa. Orang muda satu hal, tapi orang muda sekarang cobaan dia dahsyat. Dengan handphone, dengan internet, dengan alam maya. Kita lain, kita zaman lastik. Betul? Kita zaman dulu zaman lastik, zaman jerat burung. Zaman dia orang zaman ni tuan-tuan, lunyai kata. Maksudnya kita ni rusak zaman minda sekarang. Yang keenam, ketujuh, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Jangan kita beza-bezakan antara kita. Tak ada kasta, tak ada apa, sama aja. Bila sujud, sama tempat sujud, kening atas lantai. Yang ke-8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Cukup perseteruan yang dulu, gaduh dulu, berhentilah. Kita nak masuk dalam lubang kubur tuan-tuan. Tak ada kubur suku-suku, tak ada kubur kau, kubur aku. Kita ni sama. Kalau dikata juga, degil juga, dia kata kubur kau, kubur aku, kita jawab balik, kubur kau, kubur aku, betul. Tapi masalahnya kubur kau sebelah kubur aku. Yang ke-9, hijrah daripada kebencian kepada kasih sayang. Turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak ada bab kasih sayang. Yang ke-10, hijrah daripada kebodohan kepada keilmuan. Kita tak boleh mati tanpa Quran tuan-tuan. Kita dah dihidangkan satu hari 4 jam, tak cukup boleh ulang dalam Facebook, dalam YouTube, dalam Instagram. Semua ada bab Quran. Tak boleh mati jahil dalam Al-Quran. Jawab lidah yang fasih besok dengan Allah Ta'ala. Yang ke-11, hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Cari jalan untuk cergas, move on, move forward. Betul? Cakap orang putih tu, orang Kelopilah Yang ke-12, hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan.
berhentilah bab sombong. Tak ada apa pun, ya. Bila masuk kubur, sama aja. Yang ke-14, hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Berhentilah yang lama-lama tu, berhenti cari tempat yang terbaik. Yang akhir sekali, hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. Dah masuk surau, dah masuk masjid, nak marah apa lagi tuan-tuan? Balik rumah jangan marah lagi. Ni dalam masjid marah lagi, dalam surau diterajangnya orang tua tu. Allahu Akbar. Pakai kain pelikat, tu dalam tak tahu pakai tidak tu. Menerajang orang. Orang baru sujud menghadap Allah Ta'ala, terajang orang tua. Kemana tuan-tuan? Bab marah tu tak dibuang lagi. Berlakon depan Allah Ta'ala, terajang orang lepas sembahyang. Allah, tuan-tuan. Kalau ada sini jangan dibiarkan. Selungkupkan lain dengan kain pelikat tu. Tu teruk sangat tuan-tuan. Marah pasal apa tuan-tuan? Dah berumur dah. Ya, dalam rumah Allah Ta'ala jangan main. Kena ada adab, kena hormat. Walaupun Allah tu tak nampak, tapi kita beradab dalam masjid, dalam surau. Tu 15 poin. Tak ingat, tak dapat catat, tolong tengok dalam Facebook audio kuliah. Ada dalam tu, tolong catat insya-Allah. Takat tugut kita kena ikut SOP. Kalau tidak, tak ada kuliah lagi nanti. Ya, mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Surah Al-Ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah sama-sama kita baca doa untuk doakan, tolong tuan-tuan mohon aminkan anak saya di Turki tak balik 3 orang di lain bertempat. Sana PKP hebat juga, 265,000 kes. Ya, mohon kita doa biar dia habis cepat kitab dia insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharibna wa khtiha wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, tetapkan iman kami, terangkan hati kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu Abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tahsanna bi izzati wa jabbar wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah siapa-siapa yang minat air zam-zam, saya ada bawa buka air zam-zam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.